Assalamualaikum dan selamat sejahtera aku ucapkan kepada korang semua yang sedang menonton Hey Shadows channel. Dan seperti biasa, Shadows harap korang semua berada di dalam keadaan baik-baik belaka. Alright geng, bayang semua, pada hari ini aku akan kongsikan satu kisah di mana ia merupakan satu pengalaman yang dialami oleh Alham, di mana dia bercuti bersama keluarganya di Kuala Terengganu di sebuah homestay dekat situ tau. Dan pengalaman ni terkena pada setiap satu ahli keluarganya. Tapi adalah beberapa ahli keluarganya yang terkena insiden-insiden yang terlalu menyeramkan. So kalau korang nak tahu apa yang terjadi kepada Alham dan keluarganya, tanpa membuang masa, jom kita pendengarkan kisah seram pada hari ini. Let's go rolling. So, kisah kita pada hari ini bermula di mana Alham bersama dengan ahli keluarganya sedang menikmati makan malam bersempena hari jadi ibu si Alham ni. So, diorang tengah menjamu selera di sebuah restoran yang agak fancy lah, yang agak meriah lah, senang kata macam tu lah di mana keluarga si Alham ni keluarga dia besar, senang cerita macam tu lah. Ada adik-beradik, ibu bapa dia semua join untuk menyambut kelahiran ibu si Alham ni. Dan adalah pasangan yang merupakan kawan ataupun rakan keluarga ibu si Alham ni. Seorang bernama Pak Munawir dan seorang lagi bernama Aunty Masna. So diorang ni dah memang rapat dengan keluarga sampai diorang anggap macam keluarga sendiri lah, senang cerita macam tu. So diorang pun tengah bersimbang, beramah mesra and everything, makan sambil enjoy semua malam tu. Lepas tu ibu si Alham ni bagi tahulah dekat semua ahli keluarga yang dia ada satu permintaan, iaitu dia nak vacation ataupun dia nak bercuti bersama semua ahli keluarga yang ada pada hari itu, kira out daripada KL lah. So diorang pun berbincang mana nak pergi. Ada yang kata nak pergi Penang, nak pergi Kedah, ada yang nak sampai pergi Singapura semua. So ibu si Alham ni simple je permintaan dia nak pergi ke Awana Kijal. So dia tak ada lah dia nak pergi tempat-tempat lain, dia nak pergi Awana Kijal sebab dia kata dia tak pernah merasai ataupun tak pernah jejak kakinya di kawasan Terengganu. So gitulah kisahnya kan. So akhirnya diorang pun bincang-bincang, diorang pun setujulah untuk kira macam ambil cuti yang lama, untuk kira bawa lah satu ahli keluarga ni semua bercuti di Awana Kijal. Dan tengah semua dah nak settle, Pak Munawir bersama Aunty Masna ni bagilah satu lagi cadangan. Kata sebelum korang semua sampai dekat Awana Kijal, apa kata korang singgah dekat homestay kita orang yang terletak di Kuala Terengganu. Kita bolehlah ada barbecue lah, lepak-lepak lah, santai. Sebab apa, homestay tu adalah dalam 2-3 rumah, macam chalet macam tu. Ada 2-3 rumah macam tu, ada tanah yang lapang, berhutan semua benda. So memang cantik lah. Lepas tu Pak Munawir ni kata dia boleh set up satu tempat untuk barbecue khas untuk keluarga ni. Dan dia katakan tarikh pula yang diorang nak pergi ni kira bukan tarikh yang busy lah, tak ramai orang. So berdasarkan pada logbook ataupun reservation yang si Pak Munawir buat ni, hari yang diorang nak jejak ni tak ada booking lagi. So tinggallah hanya keluarga si Alham. So diorang pun decide, okay fine, kita orang boleh lah lepak dekat situ 2 malam macam tu. Diorang sewa lah 2 rumah, satu untuk rumah lelaki, satu lagi untuk rumah pihak perempuan. So diorang pun semua dah plan baiknya, diorang dah pilih tarikh yang sesuai, bila diorang nak pergi, apa diorang nak buat, semua dah dipersetujui. Dan lepas tu tinggal lah hanya untuk gerak saja untuk pergi ke Terengganu. Maka tibalah hari yang dinanti-nantikan, di mana keluarga si Alham ni dah pack semua barang-barang diorang, dah siap sedia semua itinerary ataupun list-list apa aktiviti yang diorang bakal buat apabila diorang tiba di Terengganu nanti. So apabila semua ahli keluarga semua dah berkumpul dekat rumah si Alham ni, diorang pun dah standby, adalah dalam 2-3 kereta macam tu, diorang pun memulakan perjalanan diorang ke Terengganu. So biasalah dari KL ke Terengganu mengambil masa dalam 8 ke 9 jam macam tu lah, lebih kurang. So selepas diorang travel dalam 8 ke 9 jam macam tu, akhirnya diorang tibalah di homestay si Pak Munawir dan Aunty Masna ni. And diorang tentu memang setujulah dengan apa Pak Munawir cakap. Kira dia punya homestay dia memang cantik, kira macam luar daripada bandar sikit.
Dan lepas tu dia terpencil dekat satu kawasan yang mana berhutan sekeliling, and adalah beberapa homestay yang dekat area situ. So macam aku cakap tadi, rumah yang disewakan 2 rumah, satu untuk belah perempuan dan satu lagi untuk belah lelaki. And time diorang tiba dekat situ, and time tu nampaklah si Pak Munawir ni bersama pekerja-pekerja dia yang lain tengah set up tempat untuk barbecue pada malam tu. Alright, sebab ketibaan sebab si Alham dan keluarganya tiba dekat tempat tu dalam pukul 5 macam tu lah. Alright, so bila orang sampai, diorang pun simpan semua barang, ada yang mandilah, bertukar pakaian, everything untuk menyesuaikan diri dengan suasana ataupun climate. Cerita macam diorang pergi overseas padahal kat Malaysia je. Kira tukar baju untuk menyesuaikan diri dengan kawasan persekitaran. So diorang pun semua standby dekat kawasan barbecue. So chalet tu dia adalah tempat-tempat dia, dan dekat tengah-tengah kawasan tu di mana Pak Munawir set up tempat barbecue tu. So kira adalah beberapa meja-meja makan semua benda tu. Diorang pun start masak lah, ayam kepak lah, ayam percik lah, apa daging lah, kambing lah, semua benda lah diorang start buat. And diorang memang enjoy, and diorang memang rasa macam itulah satu pengalaman yang seronok lah. Ibu Syed Alham ni pun memang rasa bersyukur sangat, sebab bukan saja bersama dengan keluarga dia yang direct, tapi juga dengan kakak-kakak dia, abang-abang dia, semua ada dekat situ. So memang seronok lah cerita dia. So selepas semua makanan-makanan tadi dah dimasak, semua dah prepare atas meja, tibalah time tu waktu maghrib. So Alham dan keluarganya semua pergi standby dulu untuk selesaikan solat maghrib semua. Adalah tinggal 2 lagi sepupu Syed Alham ni, yang perempuan ni. Disebabkan diorang datang bulan dan diorang tak boleh semayang, so diorang jagalah kawasan tu buat sementara waktu. So lepas diorang semua dah selesai solat everything, diorang pun keluar balik. So macam biasalah, bila diorang keluar, diorang pun enjoy lah makan semua makanan yang ada dekat situ, semua have fun, sembang-sembang semua sampai pukul 9 malam macam tu lah. And then lepas tu kelihatan Pak Munawir ni sedang kutip sisa-sisa makanan atas setiap pinggan diorang ni, dan termasuklah tulang lah, apa semua benda, and dia letak dekat satu pinggan, and dia bawa lah pergi satu tempat yang lain. Dan ayah si Alham ni yang bernama Idris tegurlah si Pak Munawir, Munawir, kau pergi mana tu? Takkanlah bagi hantu raya makan kau kan? Tapi Pak Munawir hanya tersenyum saja, tak memberi apa-apa balasan tau. Pak Munawir hanya meneruskan perjalanan dia. Meneruskan perjalanan ni, terus continue dia punya apa yang dia tak tahu entah apa dia nak buat. Tiba-tiba dia pergilah dekat satu kawasan yang dalam keadaan gelap tau. And then Pak Idris ni, ayah si Alham ni, pandang si Munawir ni tau. Dan si Idris ni tanyalah isteri dia kan, ibu si Alham ni, kenapa Munawir pergi dalam tempat kawasan gelap semua ni, siap bawa tulang-tulang ke? And then isteri si Idris ni cakap lah dekat Idris, kata tak yalah, mungkin dia nak buang kot, and sebab dia tak nak lah keadaan semak dekat kawasan ni, so dia pergilah buang dekat tempat lain. So si Idris ni fikir balik macam pelik sangat perangainya, tapi tak apalah, lantaran mungkin itu kot. So diorang pun abaikan semua benda tu, dan diorang pun teruslah aktiviti diorang. Nampak si Alham ni bermain gitar lah, lepas tu sepupu-sepupu yang lain yang mana kecil-kecil semua berlari sana berlari sini, walaupun suasana dah malam, tapi situasi dekat kawasan tersebut nampak begitu meriah tau. So memang seronok lah time tu kan. So dalam pukul 10 dekat pukul 11 yang tu, diorang pun cakap okey lah, dah lambat sangat ni, diorang pun nak pergi tidur. Dan Pak Munawir bersama dengan isterinya si Mazna ni pun cakap okey lah, diorang pun nak letak diri dulu, bagilah keluarga ni semua berehat. Maka berpisahlah pihak lelaki ke rumah diorang, dan perempuan pula ke rumah yang lain. Right? Tapi rumah ni tak ada jauh mana, dalam kira macam 5 ke 10 meter macam tu lah, aku rasa lah kan. Kalau 5-10 meter dekat sangat, aku minta maaf, itu hanyalah anggaran nombor saja. Alright, so pada malam tu Alham tak boleh nak tidur. Sebab apa? Dalam pukul 2 ke pukul 3 pagi macam tu ada match Premier League, Premier League pada malam tu. So macam Alham macam tak nak miss lah. Tak silap aku antara Manchester United ataupun Manchester City kot, tapi aku lebih kepada Manchester City. Macam tu lah. So adalah match yang penting yang si Alham ni nak tengok. So dia kata tak apalah, dia nak berjaga sementara, yang lain semua ada yang pergi tidur, ada yang turut berjaga dengan si Alham ni. Tapi yang best ni dekat suasana macam area homestay ni kan. So diorang tak adalah semuanya tidur dalam bilik, hanya orang-orang tua saja yang tidur dalam bilik. Kebanyakan diorang tidur dekat ruang tamu. Macam kita dulu-dulu kan, bila balik kampung kan, tidur kat ruang tamu, bentang tilam ke apa ke, baring kat situ depan TV. Seronok kan. Teringat balik zaman tu kan.
sekarang mana ada dah, jarang lah. Mungkin ada tapi jarang. So si Alham ni sambil menunggu time tu baru pukul 11 lebih time tu si Alham pun dah naik boring lah, takkan nak tengok TV je kan. So si Alham ni keluarlah sekejap, menyalakan sebatang rokok dalam diam. Sebab apa? Ayah dan ibu si Alham ni tak tahu yang si Alham ni sokok. So dalam diam, semua orang dah tidur dah kan, tinggallah 2-3 sepupu dia lain yang tengah tengok TV. Si Alham ni pun decide untuk keluar daripada rumah tu, duduklah dekat kawasan luar, dekat tanah lapang rumah tu, and sambil tu dia isap okok, nyala okok, isap okok. Dan time tu dia tengah tengok lah, menikmati keindahan pada malam tu, kelihatan bulan purnama, bintang-bintang yang beribu-ribu, berjuta-juta yang tu kan, dan tengah enjoy scenery semua, kesunyian malam dengan bunyi hutan macam tu semua. So tengahlah si Alham ni layan perasan, dan dia nampak dekat satu kawasan ni di mana ada satu pokok yang besar, dan dia ada yang ranting ke ataupun ada punya apa nama tu, akar dia yang jenis tergantung tu, yang nampak macam rambut pontianak tu kan, lebih kurang macam tu. Dia nampak lah satu pokok tu yang besar. Selama tu dia tak perasan pun pokok tu dekat situ kan. Yelah, mana nak perasan kan, duk busy makan semua benda. Time tu lah baru dia sedar, besar ke kan pokok tu kan. So sambil tu dia usah pokok tu kan. Tak tahu kenapa si Alham tak tahu, tiba-tiba dia rasa macam nak usah pokok tu lama sikit. Tengah-tengah usah, dan time tu lah si Alham ternampak seperti ada satu makhluk yang besar dan tinggi sedang berdiri di belakang pokok tu sambil memerhati atau mengintai rumah yang Alham tengah duduk tau. So Alham terus buang rokok dia dan terus rush masuk ke dalam. And time tu lah dua sepupu dia yang masih berjaga nampak seperti dalam keadaan yang ketakutan, tak tahu kenapa tau. Dan Alham ni pun tanya dia, korang ni kenapa? Dan salah seorang daripada sepupu si Alham ni tanyalah dekat Alham, bang, abang tadi keluar tak masuk ke ataupun baru masuk ni bang? Dan Alham cakap, aku baru masuk ni, tadi aku ada dekat luar je. Tak ada bang, tadi abang ada masuk, lepas tu terus pergi ke bilik belakang. Lepas tu kita orang saja nak kacau abang dekat bilik belakang tu. Elok kita orang pergi kat bilik belakang, tak jumpa siapa-siapa, tak nampak siapa-siapa. Abang sure ke abang tak masuk lagi kan? So time tu lah Alham beritahu, tak ada lah, abang memang ada dekat luar, tak masuk lagi pun. Dan time tu lah kelihatan dua sepupu ni dari muka yang pucat dah tadi bertambah lagi pucat. Sebab apa? Diorang kata diorang ternampak satu makhluk yang masuk yang serupa dengan wajah si Alham ni. Dan Alham ni dah rasa tak senang hati. Dia pun pergilah ke bilik belakang untuk check ataupun untuk inspect lah kawasan tu, apa sebenarnya yang dah terjadi. Dia pergi check lah seluruh kawasan rumah tu, tapi tak jumpa apa-apa, tak ada apa-apa. So Alham cakap, mungkin mainan mata ataupun mainan minda korang dah mengantuk sangat ni, apa kata korang pergi tidur kan, tak payahlah korang ni terbayang ke apa benda ke. Namun dua sepupu si Alham ni still tak puas hati, still cakap yang Alham ada masuk dalam rumah tadi tau. Tapi pada hakikatnya tiada siapa pun yang masuk ke dalam rumah tu. Jam pada ketika itu menunjukkan pukul 1.30. Si Alham ni ada dah dalam sejam lebih macam tu untuk layan match bola dia. Dan si Alham ni takut kalau dia termasuk tidur ke apa, nanti dia miss pula match tu kan. Sebab bagi dia match yang paling penting yang dia kena tengok pada malam tu. So si Alham ni duduklah dekat sofa tu sambil menghadap TV, sementara sepupu-sepupu dia yang lain semua tengah baring atas lantai, semua dalam keadaan tidur. So tinggallah si Alham ni seorang sahaja, yang time tu dekat ruang tamu sedang layan TV. Tengah si Alham layan TV, tiba-tiba si Alham terdengar seperti ayah dia sedang memanggil. Alham, datang ke belakang kecil Alham. So Alham pun lepas dah dengar tu, Alham teruslah berganjak pergi ke bahagian belakang rumah tu. And nampak bapak dia sedang berdiri dekat kawasan dapur tu. So Alham pun pergilah dekat arah ayah dia. So seelok saja Alham sampai dekat situ, Alham tengoklah, kenapa ya? So ayah si Alham ni suruh si Alham teman dia sebab dia nak pergi tandas. Tapi Alham pelik, kenapa? Nak kena teman alah, tandas kat situ je pun. Dan ayah si Alham ni cakap, teman ayah sekejap, tak lama pun, tu pun tak boleh ke? So Alham ni pun decide, okey lah, fine lah, teman lah kejap, tunggu. So si Alham ni tunggulah dekat dapur tu, sementara ayah dia nampak ayah dia masuk ke tandas. Tengah si Alham tunggu, dan Alham tengok jap, dah nak pukul 2 dah ni, lama sangat bapak aku dalam tandas ni. So Alham ketuklah pintu tandas, tanya, ayah, semua okey ke ya? Dan ayah si Alham ni dalam tandas tu pun sahut, dah cakap, Asal okey dalam ni, tak ada apa-apa pun. Kamu ni tunggulah sekejap, tak lama dah, kejap lagi ayah keluar lah. So Alham pun cakap,
okay lah, fine lah, mungkin sakit perut ke apa kan, sebab makan banyak tadi kan. So Alham duduk balik kat meja makan, tunggulah si ayah dia. Dan tengah dalam beberapa minit yang tunggu, tiba-tiba bahu si Alham ni ditepuk oleh seseorang. Dan Alham pun terkejut lah. Yelah, aku seorang-seorang kat dapur kan, tengah-tengah malam macam tu kan, memang terkejut lah cerita dia kan. Apabila Alham pandang ke arah belakang, dia lagi terkejut sebab apa, ayah dia ada dekat belakang tau. Dan si Alham ni macam, ayah buat apa kat belakang ni? Dan ayah si Alham cakap, kamu yang buat apa dekat dapur ni tengah-tengah malam ni? Dan Alham pun bagi tahu lah dekat ayah dia, tak, Alham tengah tunggu ayah kan pergi tandas. Dan ayah si Alham cakap, bila masa pula aku pergi tandas? Aku baru nak pergi tandas, yang kamu ni ada dekat luar, kenapa? Dan Alham cakap, tak ada, ayah tadi keluar suruh Alham temankan ayah untuk pergi tandas. Lagilah ayah si Alham ni jam kan. Ayah si Alham ni beritahu, Alham, ayah bukan budak-budak tau nak suruh kamu teman dengan ayah. Ayah tak ada penyakit apa-apa pun. Ayah boleh je pergi tandas sorang-sorang. Kamu teman siapa pergi tandas ni? Time tu lah raut wajah si Alham ni dalam keadaan yang macam terkejut. And pada waktu yang sama, keseluruhan bulu roma dia dah start meremang tau. Dan si Alham cakap, ayah jangan main-main je, sebab tak manis je. Sebab tadi memang saya datang ke dapur ni sebab nak teman ayah pergi tandas. Dan ayah si Alham cakap, okay fine, kita settlekan benda ni sekarang. Jom kita pergi tandas tu, tengok siapa yang ada kat dalam. So Alham dan ayah dia pun pergilah dekat tandas. Apabila sampai dekat bahagian tandas, so Alham buka lah pintu. Apabila dia buka pintu, tiada sesiapa pun yang berada ni dalam tandas tu. Member dah terkena lagi sekali. Tadi dia dah kena time dia ada kat luar tu, yang dia nampak ada makhluk tu. Dan sepupu dia pula nampak pula ada makhluk yang nampak sebiji macam Alham ni. And sekarang ni si Alham dah nampak satu makhluk yang nampak seperti ayah si Alham. Dan Alham time tu dah start menggigil lah. Dia beritahu, ayah, tak manis ya, tadi memang ayah saya cakap betul ya, memang nampak macam ayah apabila ayah panggil saya datang ke dapur untuk teman ayah pergi tandas. Dan ayah si Alham dah macam ni, kamu pergi ambil wuduk, baca apa doa yang kamu tahu, bacalah segala petikan ayat Quran, pergi tenangkan diri dan pergi tidur. And pada waktu yang sama, Alham ni still degil. Dia nak tunggu juga match bola tu. And si Alham ni siap pelawa ayah dia untuk teman si Alham ni tunggu untuk bola start. And ayah dia confirm, cakap, kamu gila ke apa nak aku tunggu sampai pukul 2.45? Ngantuk lah. Kamu tunggulah, tak ada apa-apa lah. InsyaAllah tak ada apa-apa yang akan berlaku. So Alham pun dalam perasaan berat hati macam tu, dia pun pergilah ke ruang tamu balik, duduk kat sofa tu. Kali ni dia dah set minda dia. Kalau ada sesiapa panggil, dia malah nak layan. Lantak kau lah, kau nak pergi seorang ke, kau nak berteman ke, apa ke, lantak kau lah. Dia tak nak pandang belakang pun. So si Alham ni pun continue lah layan movie yang ada kat TV tu sampailah pukul 2.45 apabila dia pasang Astro Sport. And time tu bermulanya match di antara Manchester United dengan pasukan yang lagi satu yang aku tak tahu apalah. Time tu Manchester United dengan Arsenal ke siapa, aku tak ingat lah. So mulalah match yang dinanti-nantikan oleh si Alham. So Alham ni biasalah bila dia tengok bola, dia excited lah. Wah, gol. Tapi dia tak boleh jerit. So dia hanya boleh macam berbisik macam tu, macam gol. Macam tu lebih kurang lah kan. So dia excited ni pasal. So dia tak boleh lah nak menjerit ke apa kan. So lepas tu dia sambung lah layan-layan kan. Tapi ada satu momen tu si Alham beritahu, time dia tengah duduk kat sofa sambil layan bola, pada awalnya dia rasa seperti ada seseorang yang sedang berdiri di belakang Alham. Tapi macam aku cakap tadi, Alham dah nekat yang dia takkan pandang ke arah belakang, arah menghala ke arah dapur tu, walau apa sekalipun yang terjadi. So time tu dah pukul 3.30 macam tu, ataupun time half time macam tu lah. So si Alham ni duduk kat sofa balik, and then time tu dia terasa haus. Dia macam nak minum, tapi masalah dia kena pergi dapur. Tapi sebelum dia sempat berganjak untuk pergi ke dapur, si Alham ni terasa seperti ada ramai benda ataupun ramai orang yang sedang berdiri di belakang Alham. So Alham time tu dia tak tahu sama ada dia nak pandang belakang, dia nak pergi ke dapur atau macam mana. Sekarang member dah kaku dah kat situ kan. So Alham pun terfikir macam mana ni lah kan. Kalau aku pusing ni, kalau tiba ada makhluk pula tak manis ni. So si Alham ni pun startlah baca segala petikan ayat Al-Quran yang dia tahu. Dia pun pandang belakang. Apabila dia pandang belakang, nasib baik tak ada apa-apa. Nampak tak? So nasib baik tak ada apa-apa. So Alham cakap, okey lah, mungkin dia punya perasaan sajalah kot. So si Alham ni pun bangun daripada tempat duduk dia. Dia pun menuju ke arah dapur untuk ambil segelas air. So bila Alham ni berada dekat kawasan dapur, dan Alham terdengar seperti ada tapak kaki yang sedang berada dekat kawasan luar rumah, macam mengelilingi rumah macam tu tau.
bunyi, sebab kawasan rumah tu dia ada macam batu-batu kecil tu tau. So dengarlah bunyi krak 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 krak. Tu si Alham pun macam, siapa yang ada dekat luar rumah Pak Munawir ke? Tak mungkin lah, tak pukul berapa takkan Pak Munawir datang homestay tengah-tengah malam lah kan. Fikir si Alham. Dan si Alham start lah fikir kot-kot binatang ke apa yang sedang round-round dekat area situ kan. Tapi si Alham ni perasan yang pergerakan tu tak ada nak kata macam pergerakan binatang ke apa. Sebab apa? Dia macam pergerakan yang teratur macam tu tau. Sebab macam binatang dia macam ada momen dia akan berhenti, yang lepas tu dia akan berlari lah apa semua kan, fikir si Alham. Tapi pergerakan yang dia dengar dari luar rumah tu, dia macam non-stop tau, berjalan krak 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 krak, macam pusing rumah tu. Dan si Alham decide tu lepas cepat-cepat ambil air tu, and dia pergi dekat kawasan ruang tamu, and dia still dengar bunyi seolah-olah ada sesuatu yang sedang berjalan di luar rumah tu tau. And si Alham ni dah tak tahan, dia pun pergilah dekat tingkap untuk mengendap apa ataupun siapa yang berada dekat luar rumah. And apabila si Alham ni buka langsir tu, and dia nak mengintai sikit nak tengok siapa yang dekat luar, alangkah terkejutnya si Alham apabila dia nampak makhluk yang dia nampak tadi yang dekat pokok tu sedang mengelilingi rumah tersebut tau. So makhluk tu si Alham ni bagi deskripsi, berbadan besar, berbulu bertaring panjang macam tu, and then bermata kemerah-merahan macam tu. So si Alham ni terus tutup langsir tu, terus duduk atas sofa and start pegang diri dia macam ni tau, macam dah start menggigil macam tu. And time Alham tengah duduk atas sofa, time tu lah kedengaran pintu rumah dia diketuk tau. So si Alham macam lagi risau lah kan, sebab tiba-tiba pintu dah diketuk, sebab Alham dah nampak makhluk tadi ada dekat luar. So Alham macam tak manis ni, takkan aku nak buka, kalau aku buka kan tiba benda tak senonoh pula masuk ni kan. So Alham kejut lah beberapa sepupu-sepupu dia yang lain yang sama umur dengan si Alham ni untuk teman dia buka pintu. Memang yang mana tengah tidur nyenyak, memang tension kan, dah sedap tidur, lepas tu kau kejut untuk buka pintu je. So dia orang boleh bagi tahu lah, Alham buka je lah pintu tu, kot mak ke apa kan. So Alham kata, nanti aku cerita lah, kau teman aku dulu. So adalah 2-3 sepupu si Alham ni, teman lah si Alham buka pintu. Dan apabila Alham buka saja pintu, kelihatan kakak si Alham ni berada di luar rumah tau, bersama sepupu-sepupu perempuan dia yang lain tau. Dan Alham bertanya, kak buat apa kat luar ni? Dah malam dah ni, tak tidur lagi je? And then itulah kakak si Alham tanya, ayah mana ayah? So Alham beritahu, ayah tengah tidur. Kenapa? Tak ada, boleh tak suruh semua orang bangun and datang ke rumah belah perempuan pula? Dan Alham cakap, okey lah, fine lah. So Alham pun kejut lah, semua pakcik-pakcik dia, ayah dia semua kejut, kata untuk pergi ke rumah perempuan. Sebab apa? Kakak si Alham cakap ada beberapa sepupu dia, termasuklah mak Alham sendiri, macam terkena gangguan macam tu tau. So ayah si Alham ni pun apa lagi, terus berganjak, semua satu keluarga berganjak pergi rumah pihak perempuan. And time tu lah mak si Alham ni cerita, time diorang semua tengah tidur, ada yang kena tindih. Ada seorang yang time tu nak pergi tandas, nampak seperti mak Alham berada dekat dapur, tapi pada hakikatnya mak Alham tak ada dekat dapur, dekat tempat dalam bilik tidurnya. And then ada yang terdengar seperti ada sesuatu berjalan mengelilingi rumah, sama macam apa yang Alham dengar. And salah seorang sepupu perempuan si Alham ni bagi tahu, time tu dia dalam satu bilik tu, dia terdengar ada ketukan di tingkap. So si sepupu si Alham ni buka lah tingkap tu, and apabila dia buka tingkap tu, ternampak ada satu makhluk yang muka bengis, macam dalam keadaan marah and menyeramkan tau, sedang pandang ke dalam bilik sepupu si Alham ni tau. So sepupu si Alham yang perempuan ni pun panik lah, sebab takut ada penyangak ke apa yang sedang mengintai rumah belah perempuan ke apa kan. Tapi pada hakikatnya ibu si Alham ni dah rasa tak tenang tau. Sebab apa? Sepanjang masa diorang berada dekat situ, ibu si Alham, so ibu si Alham ni dia boleh rasa macam ada benda-benda yang tak kena dengan kawasan tu tau. So ibu si Alham ni cakap, dia rasa seperti tempat tu ada sesuatu yang sedang memerhati diorang setiap masa. Time diorang tengah barbecue semua benda tu, ibu si Alham ni cakap dia rasa seperti ada makhluk-makhluk yang berada dekat sekeliling kawasan sedang memerhati keluarga si Alham ni. So ayah si Alham ni pun suruh meramai berkumpul semua benda, start mengaji, start solat sunat, everything all, supaya elak diganggu. So selepas semua tu dah selesai,
pihak-pihak orang tua semua berbincang lah apa nak buat semua benda tu kan. So diorang pun buat keputusan untuk beredar daripada kawasan rumah tu pada keesokan harinya. Tapi diorang tak nak lah nampak macam tergesa-gesa macam tu. So diorang semua suruh stay dekat satu rumah tu, seorang berjaga, berteman and everything lah. And time tu semua sepupu, semua makcik-makcik, semua ada beberapa yang mana kecil-kecil semua dah masuk tidur. Tinggal ayah Alham dan beberapa lagi sepupu lelaki yang lain berjaga pada malam tu untuk mengelak lah kot ada benda-benda yang tak diingini berlaku. Mengikut kisah yang dikongsikan, Alham kata sepanjang diorang berjaga pada waktu tu, kedengaran dekat luar rumah seperti makin rancak berbanding tadi tau. Seperti ada sesuatu yang sedang berlari-lari dekat luar kawasan rumah, and terdengar seperti ada suara yang garau macam dalam keadaan yang marah macam tu tau. Tapi ayah si Alham cakap, jangan buka tingkap, jangan pandai-pandai nak tengok apa yang dekat luar tu. Kita just fokus, continue baca Quran, continue baca segala ayat-ayat pelindung semua, and just pastikan yang semua tak ada gangguan, tak ada apa-apa. Just make sure kita jaga diri kita dalam rumah ni. Jangan pandai-pandai nak keluar ke apa. Just fokus dalam rumah saja. So Alham pun macam okay fine lah. Diorang pun cubalah abaikan segala bunyi dekat luar tu sampailah waktu subuh, apabila keseluruhan kawasan rumah tersebut dalam keadaan sunyi sepi macam tu tau. Hanyalah kedengaran azan subuh sahaja pada time tu tau. So ayah si Alham bercakap, ayah rasa benda dah keadaan luar tu dah makin tenang lah, mungkin dah tak ada apa-apa kot. So ayah Alham pun dengan Alham decide untuk keluar rumah and just nak tengok kawasan sekeliling. And yes, nasib baik tak ada apa-apa yang berada dekat luar. Diorang pun dah tak dengar bunyi apa-apa semua. And ayah Alham ni pun kejut lah semua orang untuk menunaikan solat subuh and everything all. And lepas tu dalam pukul 8 macam tu, ayah Alham decide untuk membuat panggilan dekat Pak Munawir yang kata diorang nak keluar daripada homestay tu lah. Kata ada urusan lain yang diorang kena settlekan sebelum diorang gerak ke Awan Akijal. Namun Pak Munawir tak jawab telefon dia sampai dekat pukul 11 ke pukul 12 tengah hari macam tu tau. Dan lepas tu lah baru Pak Munawir ni jawab telefon. Dan Pak Munawir cakap dia tak boleh nak pergi ke kawasan homestay tu sampai dia pukul 6 macam tu, sebab dia ada urusan yang lain. So Alham dan keluarga dia terpaksa lah tunggu sampai Pak Munawir datang. Sebab apa? Kunci rumah tu dia kena bagi balik kat Pak Munawir. So tunggu. Pukul 6 macam tu datanglah Pak Munawir bersama Masnah, isteri Pak Munawir ni lah. Diorang pun datang. So Pak Munawir ni pun tanyalah ayah si Alham kenapa tiba-tiba nak keluar, tak stay lagi sehari ke pun, sebab memang diorang plan untuk stay 2 hari 2 malam dekat situ. So ayah si Alham ni tak naklah bagi tahu yang ada benda-benda yang tak menarik yang berlaku dekat situ. So ayah si Alham cakap, tak ada urusan yang kena settlekan lah, sebab tu kita orang nak berganjak dulu kan. So Pak Munawir pun cakap okey lah, tak apalah kalau macam tu, then it's okay lah, no problem lah. So ayah si Alham ni pun bagilah kunci rumah tu, and time tu diorang semua masuk ke dalam kereta and nak exit keluar tau. And pada ketika itu Alham apabila pandang sisi cermin ni, time tu Alham tengah drive kereta, dia pandang sisi cermin, apa yang dia nampak pada ketika itu, dia nampak Pak Munawir dengan isteri ni sambil tengah berdiri melambai macam tu, ada beberapa makhluk yang berwarna hitam berbulu lebat sedang berdiri di belakang Pak Munawir dan Anti Masnah. So selepas semua tu diorang pun dah keluar daripada kawasan, ibu si Alham ni rasa lebih tenang. Tapi ibu si Alham ni tak faham apa sebenarnya yang dah berlaku dekat kawasan rumah tu sampai terkena gangguan macam tu tau. Ayah si Alham cakap mungkin kawasan berhutan ke apa, sebab tu lah kena gangguan-gangguan macam tu kan. So selepas berapa bulan macam tu, lepas percutian diorang semua, datanglah Anti Masnah ni ke rumah keluarga si Alham ni. And time tu lah Anti Masnah membuka cerita apa sebenarnya yang dah berlaku pada malam tu. So Anti Masnah ada sebab-sebab tertentu lah kenapa dia datang ke rumah keluarga Alham, and dia katakan dia dah tak tahan dengan perangai suaminya iaitu Pak Munawir. So Anti Masnah pun ceritalah dekat ayah dan juga ibu si Alham ni, yang di mana rupa-rupanya Pak Munawir ni ada bela hantu raya. Sebab apa? Nak jaga kawasan homestay tu daripada apa-apa benda yang tak diingini, especially kes-kes rompak ke apa. Sebab itulah pada malam tu kelihatan Pak Munawir tengah kumpul ke semua sisa-sisa makanan, termasuklah tulang apa benda tu, untuk memberi hantu raya tu semua makan. So end up itulah punca dia kenapa benda-benda tu semua diorang pada malam tu diganggu. And Anti Masnah pun bagi tahu
diorang terkena gangguan yang teruk pada malam tu. Sebab apa? Keluarga Alham ni, number one, diorang semayang dekat kawasan tu. So makhluk tu dah rasa macam panas lah, okay, rasa tak selesa. Tu satu. And then dikatakan disebabkan ada 2 sepupu si Alham yang perempuan ni datang bulan. So hantu raya tu jadi macam excited lah macam tu kan. And lepas apabila diorang semua berkumpul dekat satu rumah tu, and diorang pun dah start baca Yasin and everything all. And time tu lah lagi mengamuk lah hantu raya tu semua. So ayah si Alham ni pun tanyalah Aunty Masnah, Masnah, macam mana kau tahu kita orang semua berkumpul dekat satu rumah? So dikatakan Pak Munawir ni dia berinteraksi dengan makhluk semua tu tau. So Pak Munawir ni cerita dekat Aunty Masnah, kata yang makhluk dia semua dalam keadaan tak tenang, dalam keadaan tak tenteram. Sebab apa? Sebab ada banyak bacaan-bacaan ayat-ayat Quran. So Aunty Masnah tu dah banyak kali bergaduh dengan Pak Munawir untuk buang semua makhluk tu. Tapi Pak Munawir tak nak juga. Dia nak juga bela makhluk-makhluk tu tau. And cubalah bela benda-benda lain, bela anjing ke untuk jaga kawasan ke, bela kucing ke apa ke kan, bela binatang ke something kan. Kau bela benda-benda tu buat apa? Dia tak mendatangkan satu faedah pun, lagi memudaratkan diri adalah. Mungkin bukan sekarang, tapi bila time dah nak meninggal ke apa kan, dah satu hal pula. So itulah apa sebenarnya yang telah terjadi kepada keluarga si Alham ni, iaitu satu pengalaman yang menyeramkan apabila diorang semua diganggu oleh hantu raya Pak Munawir. Alright gang bayang semua, begitulah kisah yang aku kongsikan yang terjadi kepada keluarga si Alham. And sekiranya korang suka dengan kisah yang aku kongsikan pada hari ini, jangan lupa tekan butang like yang ada di bawah, diikuti dengan butang subscribe kepada korang semua yang masih belum subscribe ke His Shadows channel. And also jangan lupa tekan bell notification supaya mana-mana video yang His Shadows channel keluarkan, korang akan diberitahu terlebih awal. Alright, so sekali lagi His Shadows channel ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua subscribers dan juga semua viewers yang telah hadir menonton kisah seram pada hari ini ataupun pada konten yang kali ini. So seperti biasa, nama aku Shadows, and by the orders of the Shadows, stay safe, stay healthy, sehingga kita berjumpa lagi di konten seram yang akan datang. Assalamualaikum, bye bye guys, take care.